Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Good morning. Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama pagi ini dalam keadaan penuh ceria. Okey, so hari ni Kak El punya mood adalah mood bunga-bunga. Bunga-bunga matahari mood bunga. Mood ni sama dengan yang tengah duk orang kata apa? Berada dalam hati, tengah mekar sekarang ni. Gitu kan. Alright, so asyik turun plane je. So hari ni kita ubah sikit. Okay. So apa khabar hari ni? Kak El doakan semua yang sahabat Kak El berada dalam keadaan sihat walafiat, baik-baik aja kan. Okay. Jadi mudah-mudahan hari ini dan sepanjang hari ini dilimpahi dengan banyak sangat berita-berita baik. Okay, so siapa yang tengah live, Kak El ucapkan selamat datang. Okay, dan terima kasih sebab sudi tengok live Kak El. Dan Kak El memang buat hari-hari dan 3 hari sekali pun, sebab banyak sebenarnya info yang kita nak share. Banyak sangat, terlalu banyak. Jadi di kesempatan ni Kak El memang gunakan sebaiknya untuk sampaikan, supaya kata apa, sampaikan ilmu ni supaya kita dapat manfaat, untuk kata kita terus boleh berniaga dengan senang lah, insyaAllah macam tu. So pagi ni kita banyak nak sembang-sembang je lah kan siapa yang tengah live boleh je kita buat two-way communication kan. Okay, tapi ada juga kan setengah orang tu dia macam ni tau. Sebab topik hari ni, kenapa kita nak berniaga kan. Kenapa kita nak berniaga. Yang ni kita nak kena find out juga. Bukan sebab apa, sebab bila kita lebih clear tujuan kita nak berniaga, so dia akan jadi lagi banyak benda yang kita boleh explore kan dalam bisnes ni. Banyak benda sebenarnya sebab kita tahu tujuan kita kan. Kalau kata kita, contoh kita ni nak pergi ke kita ni nak keluar, kita pun tak tahu kita nak pergi mana, apatah lagi nak beli apa. Tak tahu nak pergi mana, apatah lagi nak beli apa. So kita tak tahu kan bila kita tak tahu nak ke mana, nak beli apa, so bila kita start enjin tu kan, kita akan lama duduk dalam kereta. Bila kita lama duduk dalam kereta, kita akan termenung sekejap. Lepas tu bawa kereta pun slow je, macam siput sedut kan macam siput sedut laju lagi kan sebab siput sedut kita kalau tengok dia akan pergi cepat je, pergi naik ke dinding. Waalaikumsalam. Hai Kak Pura, morning. Oi, tengah bekerja ni kan tengah bekerja pun masih lagi sempat lagi untuk kata live dengan saya pagi ni. Thank you so much Kak Pura. Okay, so macam siput katakan. Jadi bila kata kita tak tahu apa yang kita nak, apa yang tujuan kita kan sebab apa kita nak berniaga, so dia akan menjadikan kita ni termangu-mangu kan tak lepas, jalan slow kan. Dia memang akan macam tu punya ibarat kata kita nak keluar, tak tahu nak ke mana, duduklah kita dalam kereta tu lama sangat kan lama kita duduk dalam kereta, bawa kereta pun slow je kan. Bawa kereta pun slow. Lepas tu ada penat bawa kereta, berhenti tepi. Itu orang kata apa, perumpamaan yang Kak El boleh bagi. Kalau kata kita nak berniaga, kita tak tahu tujuan kita kan kita akan jadi sangat slow kan sangat slow. Kita pun jadi macam tak tahu lagi apa benda nak buat. Jadi kita tak jadi kreatif. Kita rasa lengah, kita rasa lemah kan. Tak ada energi langsung. Alhamdulillah Kak Pura tengah kat office Kak Pura ni dia nurse dan dia selalu ada dalam saya punya live. Bagus sangat, hebat. Ini antara orang-orang yang tahu tujuan kenapa kita nak berniaga. Tu sangat penting. Okay, so sekarang ni so kita nak kena find out sebenarnya kan. Tapi sebenarnya ramai je orang-orang ada tujuan kan memang ramai orang ada tujuan. Ramai orang kata kan, Kak saya nak berniaga ni, saya nak cari duit. Kak saya nak berniaga, saya nak tolong mak ayah. Kak saya nak berniaga, saya nak tolong orang.
KL saya nak berniaga, saya nak kumpul duit pergi umrah. KL saya nak berniaga sebab saya tak beli rumah pun lagi. So ini semua adalah reason. Baguslah, maksudnya memang kebanyakan tu kita ada reason. Kerana reason kita berniaga. Ini sangat penting. Sebab bila kita ada reason nak berniaga, sekurang-kurangnya kita tidaklah menyiput. Kerana kita tidaklah menyiput, kita bolehlah orang kata apa, jalan laju sikit kan, bergerak laju sikit. Jadi bila kita berniaga pun adalah orang kata apa, semangat sikit. Tapi walaupun sikit, at least ada. Macam KL dulu kan, saya dulu berniaga sebab saya memang nak cari duit. Saya memang tak nampak langsung benda-benda lain. Memang hanya nak cari duit je. Okay, nak cari duit. Memang nak, orang kata apa, nak, masa tu tak banyak pun, nak cari dalam RM500 je. Okay, nak cari duit dalam RM500 je. Tak kisahlah macam mana pun nak 500 je. Walaupun masa tu tak ada masalah kewangan yang kritikal, tak ada masalah, orang kata apa, hutang yang banyak, kira sedap-sedap rasa lah. Sebab Abang Rafi dulu pun dia kerja juga. Kan bila dia kerja, saya pun kerja. Walaupun dia duduk Penang, saya duduk KL. Jadi masing-masing income pun steady lah. Masa tu anak pun baru nak ada seorang, kan? Masa dia berniaga tu anak dah ada seorang. Anak dah ada, si Amalia dah ada dah. Jadi berniaga sebab nak cari ni. Lagipun saya ni sebab mungkin dah biasa berniaga. Daripada sekolah lagi dah biasa berniaga. Mak pun buka kedai dulu. Jadi dah biasa dengan masa tu penuh. Kan tak reti nak buang masa. Macam tu lah lebih kurang kesimpulannya kan. Jadi sebab tu lah antara lebih kurang macam nak cari duit pun ya, dan tak suka buang masa pun ya. Jadi sebab tu saya ni tak pernah tak ada bisnes. Sentiasa ada bisnes. Masa sebelum buat bisnes HIO pun saya jual kain, saya buat insurans, saya buat jual Tupperware, kan bukan Tupperware lah, saya jual dia punya beauty control tu, barang makeup tu kan. Okay, lepas tu saya jual banyak lah, kan memang banyak saya jual, macam-macam benda saya jual. Pun kadang-kadang tak untung pun sangat kan, kadang-kadang tak untung, nak kira-kira kos pun tak reti. Tapi macam lebih kurang macam nak isi masa lapang pun, nak memenuhkan masa pun betul juga. Kan sebab tak reti nak hidup duduk termenung menengok TV 24 jam, tak reti macam tu. Okay, jadi sebab dah terikut perangai mak kan. Mak memang orang niaga. Lepas tu tak sangka lah, maksudnya dari situlah belajar kan macam mana kata seterusnya. Lepas kita dah tahu apa yang kita perlu buat kan lepas tu belajar lagi bila nak pergi jauh macam mana, nak besarkan bisnes macam mana, nak sale gempak macam mana, nak bina team macam mana. So lepas pada tu memang belajar semua benda. Mungkin memang banyak sangat belajar, dan Alhamdulillah proses pembelajaran tu berlangsung lah selama 14 tahun kan sebab memang dalam tempoh 14 tahun tu kan setiap hari ada pembelajaran baru. Bila ada rejection, ada pembelajaran barulah. So itu yang bestnya dalam bisnes ni. Maksudnya KL baru tahu benda tu setelah berada dalam bisnes ni. Setelah berada dalam bisnes baru tahu. Asalnya tujuan memang sekadar nak isi masa lapang pun ya, nak cari duit lah. Kalau boleh cari duit lebih RM500 ke apa ke sebulan, Alhamdulillah, itu memang nak sangat. Okay, memang nak sangat. Jadi tapi setiap orang tak sama kan. Setiap orang dia punya tahap desakan dia lain. Setiap orang tahap kemahuan dia lain. Apa yang dia nak lain, banyak mana dia nak tu lain, berbeza, tak sama. Jadi sebenarnya nak bagi tahu, mungkin kebetulan KL ni walaupun asalnya sebab nak cari nak macam lebih boleh isi masa lapang, dia sebenarnya reason tu tak sangat kuat tau. Begitu tidak kuat lah. Okay, tak kuat. Cuma KL bertuah sebab KL dah biasa dengan situasi ni. Okay, situasi berniaga dan situasi nampak duit banyak, situasi tak pandai buang masa. Jadi disebabkan oleh ada 3 perkara ni, KL terselamat daripada terselamat daripada down yang lama, ataupun terselamat daripada nak quit terus dalam bisnes. Itu antara benda yang KL nampak lah kan kesan daripada 3 perkara tadi ni menyebabkan
Sebabkan Kak El tak mudah nak putus asa. Kak El tak mudah nak quit terus. Sebab dah biasa dengan 3 benda ni. Biasa tengok duit banyak. Kadang kan Kak El ada bagi tahu baru ni semalam, mak buka kedai runcit, so sehari sale memang banyak sangat. So bila banyak, kita dah shock tengok. Kan sekali pergi bandar tu kan bawa duit RM50. RM50 masa tu beratus lah kan. Okey, nilainya sekarang beratus-ratus lah. So macam seronok dah pegang duit banyak. Jadi Kak El rasa macam aku nak kena ada duit banyak ni. Baru shock. Kan baru shock. Dia macam lebih nak shock-shock macam tu. Tapi orang yang ada reason yang kuat, contoh macam apa tau, macam saya nak juga berniaga sebab saya memang terdesak hidup. Saya nak sangat berniaga sebab saya ni, mak ayah saya dah memang tahap miskin. Contoh kan macam CDM Kak Ana. CDM Kak Ana, dia share dengan saya kan. Ini jadi satu sebagai inspirasi tau. Walaupun saya bukan anak orang miskin, tapi saya terkesan dengan cerita dia. Okey, saya terkesan dengan cerita dia sebab CDM Kak Ana dulu, dia ni tahap miskin dia, lantai rumah tu selang, lantai lubang. Dia duduk dekat Jeli. Jeli tu kawasan yang rimau makan orang. Kan memang pokok getah banyak. Memang Kak Ana dulu anak penuh getah, anak orang susah kan. Kebanyakan adik-beradik dia pun memang habis SPM je. So Kak Ana ni je yang masuk universiti. Sebab dia punya mindset, kalau nak kaya, masuk universiti. Macam tu. Dia punya mindset pertama macam tu kan. Tapi nak bagi tahu, Kak Ana ni, dia punya tahap susah tu sampai tahap macam tu lah kan. Susahnya hidup dia ni. Sampai comot dulu kan. Orang tak nak kawan dengan dia sebab dia comot, anak orang miskin. Kalau bagi apa-apa, kalau ada jawatan apa-apa pun tak pernah dia dapat. Mesti orang yang cantik, yang glamour je yang dapat. Kan. Anak orang kaya je dapat. Tapi dia tak pernah dapat sebab dia comot, dia kata. Dia tak cantik, dia tak glamour pun. Jadi orang tak bagi kat dia. Dia tidak nampak di mata kawan-kawan dia, mata orang-orang di sekolah. Jadi sebab tu dia itu jadi satu dia punya sebagai penguat semangat tau. Okey, penguat semangat. Dan macam tu juga dengan CDM Abalan. Okey, CDM Abalan ni pun anak orang susah. Bayangkan kawan Abalan bagi tahu, Kak Abalan ni dia tak bawa duit belanja tau pergi sekolah. Bawa untuk beli kuih je. Air ni dia ambil baki-baki orang, sakit-sakit baki orang tu. Betapa susahnya dia dulu. Sampai ada satu tahap dia makan nasi berlaukkan belalang. Belalang ni dia punya jinak bukan jinak macam ayam tau. Bukan jinak macam kucing, senang nak jumpa. Mungkin senang nak datang. Bukan macam ayam banyak nak jumpa kan banyak. Belalang, kalau kita dah duduk kat kawasan perumahan ni, belalang mana yang ada? Kan tak ada belalangnya kecuali kalau kita duduk dekat semak-semak ke apa kan. Itu pun nak boleh ke seekor. Kan nak boleh ke seekor, jenuh juga tu. Binatang melompat kot. Kan melompat. Maksudnya nak bagi tahu, kan susahnya dulu Abalan dengan Kak Ana. Kalau lah kata ada lauk ayam dalam peti, takkan kita gigih nak pergi makan belalang. Kan kita pun pernah makan belalang ke? Kita zaman lah ni, zaman sekarang ni, kita yang ada dekat sekarang ni kita pernah makan belalang tak? Tengok belalang pun ada yang tak pernah. Ini kan pula nak makan. Kan ini kan pula nak makan. Jadinya memang kata bukan satu binatang yang orang katakan sebagai favourite lah. Okey, untuk dimakan. Ada banyak lagi. Ada ayam, ada daging, ada anak, ada kijang. Kan paling-paling tidak pun telur lah. Ini makan belalang. Cuba bayangkan anak kita pergi makan belalang. Kan mama, tadi adik makan belalang. Kita terkejut. Belalang tu dah macam lipas dah kita rasa. Kita rasa macam tu. Kenapa makan belalang? Nampak tak? Kalau anak sebut makan belalang lama sebab tak ada duit. Apa rasa kita sebagai ibu kan? Apa rasa? Sedih dah. Kan anak makan kopok sekeping pun kita rasa sedih dah. Anak orang lain makan kopok 10 keping, anak kita sekeping, itu pun dah sedih. Cuba bayangkan kalau anak kita datang mengadu kita, mama tadi makan belalang. Terkejut kita. Belalang? Kan orang dulu belalang tak kisah buat goreng kunyit ke apa sedap. Tak tahu, saya tak pernah makan. Kan tak boleh bayang juga belalang tu tak. Kan walaupun dia rangut, tapi sebab kau belalang tak boleh nak terima tekak ni kan. Jadi kan Kak Pura kan. Jadi nak bagi tahu kan kat sini susahnya CDM Kak Ana dengan Abalan dulu. Kan jadi dia punya reason berniaga sebenarnya dia nak keluar pada kepompong susah. Bayangkan betapa susahnya dia masa dia dah, walaupun dia dah kerja kan Abalan engineer, Kak Ana cikgu, dulu pernah sampai tahap susah
Sebab yelah duduk kat KL struggle juga kan, nak 4 orang. Lepas tu nak bagi mak ayah kat kampung lagi. Jadinya bayar kereta guna duit shilling. Bayar kereta guna duit shilling. Sampai tahap macam tu, bayar kereta guna duit shilling. Kita ada sampai tahap macam tu tak? Maksudnya nak bagi tahu dekat sini, kita ni nak berjaya, kita kena ambil iktibar kisah-kisah orang lain tau. Okay, kadang-kadang macam saya ni, reason saya nak berniaga, saya tak kuat sebenarnya. Berniaga saya ni, reason saya nak banyak nak isi masa lapang. Dan saya cuba sekadar nak cari dalam RM500 je. Itu kalau dapat, tak dapat sudah. Memang tak kuat. Memang reason saya tak kuat langsung. Tetapi yang jadi kuat ni sebab saya mengambil iktibar daripada kehidupan orang lain, susah orang lain. Saya macam termenung bila dengar Cik Kak Ana cerita. Saya terfikir bila Abang Lan cerita macam tu, saya kata ya Allah, ada juga orang susah macam tu Ada juga life orang sampai tahap macam ni. Saya memang tak sangka, saya memang terkejut. Saya kata ya Allah, aku tak naklah hidup macam ni. Aku tak nak nanti, sebab aku pun tak tahu kan, kot lah aku nanti ditakdirkan susah, kok anak aku pula makan belalang kan ditakdirkan anak aku susah, anak aku pula nanti orang cemur-cemur. Bayangkan orang cemur anak kita. Kita rasa apa tak? Kan kita rasa macam sedih sangat kan, teruk sangat ke kan, hina sangat ke, kita rasa terlalu sedih. Itu kita kan, kita tu tuan badan tu, yang anak kita yang dicemur tu kan, anak kita yang dicemur tu, betul tak? Lagi sedih. Orang cakap anak kita gemuk pun kita sedih. Orang cakap anak kita bodoh pun kita sedih. Kan itulah lagi kalau hari-hari cakap benda yang sama, kita memang sedih punya. Sebab tu katakan saya ni jadi kuat. Antara reasonnya kan adalah sebab saya selalu dengar cerita Kak Nang Abalan. Saya rapat dengan Kak Nang Abalan. Jadi saya selalu dengar cerita dia. Banyak sangat kisah-kisah sedih dia yang menjadikan saya ni orang yang kuat, orang yang usaha nak fight. Macam Kak Ana dengan Abalan, dia fight untuk bawa mak ayah dia pergi umrah. Kan hantar mak ayah dia pergi package haji. Kan mak dan mak tu pergi package haji yang VIP punya. Okey, yang 70,000 punya package. Jadi bayangkan sampai tahap macam tu. Saya ni kan mak ayah saya bekerja dan dia orang pencen, ada pencen, dan dia orang punya saving pun memang alhamdulillah tak ada masalah. Dan tapi semangat untuk fight nak pergi bahagikan mak ayah tu jadi tinggi, walaupun dia orang dah pergi haji dah, walaupun dia orang dah pergi umrah berapa kali dah kan, walaupun dia tak ada masalah kewangan. Sampai kadang-kadang saya nak bagi duit pun dia tak nak. Sampai saya nak beli baju pun dia tak nak, sebab semua dah ada. Semua dah ada. Tapi saya ni fight juga sebab saya terkesan dengan CDM Kak Anang punya cerita. Kan Mija kan? Betul. Sedih gila. Jadi terkesan dengan CDM Kak Anang punya cerita. Okay, yang mana mak ayah dia ni susah dan dia fight untuk membahagiakan mak ayah dia. Walaupun kehidupan saya tak macam tu. Saya alhamdulillah duduk rumah sebiji. Kerana mak ayah saya ada berbiji-biji lagi rumah lain. Kerana pension pun alhamdulillah dah duduk kat tanah sendiri, luas pula tu. Boleh berkebun-kebun kat belakang. Lepas tu ada bisnes lagi. Lepas tu mak ayah saving pun okey. Duit belanja, duit raya pun kalau bagi pun beratus-ratus setiap kali raya. Jadi benda tu dah tak ada masalah. Kalau ikutkan selesa tu memang selesa. Tetapi Kak Ana selalu cakap kalau kita berniaga dalam keadaan selesa tu adalah pembunuh terbesar sekali. Kalau kita duduk dalam keadaan selesa tu akan makan diri kita balik. Kalau kita sentiasa selesa, tak apalah kan tak apalah, kita kancing pun okey dah, boleh juga sampai. Tak apa, saya kerja dah ada duit dah, gaji saya 1,500 sebulan. Okey dah. Tak apa, pakai baju murah pun kat Tenten tu melambak baju kan pusat hari-hari tu melambak baju. Okey dah, janji baju. Janji baju. Nampak tak? So bila kita sentiasa orang kata, CDM Kak Ana kata, kalau kita sentiasa bagi diskaun pada diri kita, sebenarnya kita tengah membentuk anak-anak kita punya sifat dan cara pun macam tu juga. Maksudnya kalau kita sendiri tak ada fighting spirit dalam diri kita, maksudnya anak-anak kita pun tak ada istilah nak fight untuk dia punya life dia tak ada istilah nak fight, nak berjaya ke nak apa ke, sebab kita akan membentuk tindakan kita akan membentuk anak-anak kita. Jadi bila Kak Ana cakap macam tu, saya kata ya Allah, aku tak nak lah macam ni kan maksudnya aku naklah anak aku jadi somebody, aku nak anak aku dia fight untuk dia punya life pula. Aku nak anak aku ni dia seseorang dia adalah seseorang. Jadi sebab tu kata
apa yang berlaku adalah saya jadikan ni sebagai satu pedoman, iktibar, dan saya start fight. Saya anggap diri saya tak ada apa-apa, saya anggap diri saya susah, saya kena bahagiakan mak ayah saya kena buat yang terbaik untuk anak-anak saya fight. Kerana terus saya setting ubah minda ni saya letakkan desakan. Saya cari desakan, apa desakan aku sekarang ni. Dulu memang hutang tak banyak tau. Dulu kereta sebiji lah, kancil kan. Dulu pakai kancil, suami saya pakai Satria kot. Yalah Satria. Jadinya memang memang orang kata apa, kira dah selesa, tak ada apa pun. Macam mana, apa benda yang aku nak kena cari apa benda yang nak jadikan aku ni supaya terdesak. Macam mana aku nak desak diri aku. Sebab sekarang selesa ni. Kerana sekarang selesa. Kalau tak cari duit banyak pun ada je duit, gaji okey, semua okey. Kerana tambah suami saya askar, jadi kita ada quarters kan. Lepas tu banyak kemudahan dan sebagainya, masuk hospital pun first class. Jadi banyak kelebihan. Jadi bila tak selesa, bila dah sangat selesa, saya jadi satu kerisauan sebab nanti bisnes saya tak menjadi. Saya takut yang itu. Sebab nanti bila bisnes tak jadi, anak kita pun tak ada fighting spirit. Lepas tu anak kita pun dia akan merudum, sama je lah, lebih kurang macam tu dia punya flow. Jadi lepas tu saya cuba cari macam mana. Kak Na pun bagi suggestion. Okey, kalau Ellie nak ada satu keterdesakan dalam diri kita, sebab itu antara benda yang akan jadi punca untuk kita akan start kerana enjin kita gila-gila masuk gear 5 terus. Salah satunya yang Kak Ana buat adalah pergi beli kereta baru. Maksudnya memang akan ada setengah orang dia akan fikir macam ni tau, sah-sah dah ada kereta, buat apa nak belagak beli kereta lain. Kau baru bisnes 3 bulan, baru bisnes 2-3 hari, kau dah nak beli Velfire contoh, kau dah nak beli Honda CR-V, kau berniaga saving pun tak ada lagi kan. Tiba-tiba kau nak pakai Honda CR-V kan. Nak bagi tahu dekat sini, hari ni kita aim nak pakai CR-V, bukan besok keluar kan. Bukan besok keluar CR-V pun maksud kata kalau nak beli kereta pun dia kena ada payslip. Dan dia ambil masa, kalau orang yang bekerja ni ambil masa sama lebih kurang dalam ambil masa dalam 3 ke 6 bulan punya payslip untuk himpun. Kalau orang yang tak bekerja lebih kurang dalam setahun punya kan nampak tak something and fighting model tak nak betul. Jadinya kena ada payslip kan. So kena ada payslip juga, maksudnya dalam 3 ke 6 bulan ke depan baru boleh keluar kereta tu. Jadi memang akan ada setengah orang dia akan sindir, berangan nak pakai CR-V, berangan itu macam lah duit banyak sangat, baru masuk bisnes dah berlagak kan. Itu biasa punya, orang akan ada orang yang cakap macam tu, itu normal. Okay, Waalaikumsalam. Hai Min, morning. Okay, so saya lantakkan. Okay, pekakkan telinga, lantak lah. Apa orang cakap lantakkan. Okay, yang penting saya follow mentor saya nak keluarkan diri daripada fasa selesa. Okay, so apa yang berlaku, saya start target saya nak pakai Honda CR-V. So bila saya cakap kat Kak Ana, okay Kak Ana, saya memang minat sangat kereta besar, saya suka kereta yang tinggi, yang MPV ni. Okay, macam CR-V, Harrier. Tapi masa saya test drive Harrier tu macam kontraktor sangat kerana jadi saya nak pakai CR-V lah. CR-V okay. Okay, jadi saya kata kat Kak Ana, saya nak pakai CR-V sebab dia punya bonnet pun besar, dia pun tinggi, dia sangat selesa, dan dia orang kata firm lah, dia strong kan. Okay, so Kak Ana kata okay. So harga pun dalam 150,000. Time tu CR-V yang baru tu, CR-V yang saya pakai ni baru launch. Okay, baru je launch macam tu. Jadinya Kak Ana pun Sidam Kak Ana dengan Sidam Abalan pun pasang strategi kat saya. Okay Ellie, kalau Ellie nak pakai kereta CR-V ni, okay, apa yang Ellie perlu buat? Apa yang Ellie perlu buat? Dia pun start lah bagi strategi. Sebab tu saya kata, saya untung sangat saya ada mentor kan. Saya bertuah sangat sebab saya rapat dengan mentor, sebab dia bagi detail macam mana saya nak dapatkan CR-V tu tanpa keluarkan duit sesen duit saya kan. Cuma bayar deposit je lah, apa down payment je lah kan. Itu pun dapat balik. Okay, so CDM Kak Ana dengan Abalan pun dah rangka strategi detail macam mana dalam tempoh 3 ke 6 bulan 3 bulan macam mana Ellie boleh pakai Honda CR-V kegemaran ni kan. Impian ni, macam mana Ellie boleh balik raya naik CR-V ni. Saya macam ya Allah, rupanya nak keluar kereta
bukan pula ambil masa lama. Kadang tak ambil masa lama pun. Dia sangat sekejap. Dalam tempoh beberapa bulan sahaja, jika follow strategi, memang boleh dapat. Jadi saya macam terkejut. Saya kata, oh macam ni rupanya yang selama ni saya memang tak tahu. Saya tak tahu, saya tak ada arah nak pakai kereta besar. Pada saya dulu impian saya, bila nak dekat Pencen esok, paling-paling pun Honda kereta Proton Perdana. Lah ni tak ada dah Proton Perdana tu. Nak Pencen dengan Proton Perdana je. Kerana itu yang palingnya pun. Jadi saya tak pernah terfikir boleh nak pakai kereta besar. Tak pernah tahu cara dia. Kerana sebab saya punya expectation, kalau nak pakai kereta besar ni, dia punya income mesti 10,000 ke atas. Maksudnya orang 10,000 ke atas tu juta ke atas lah. Jadi kita tak ada peluang lah. Itu mindset saya. Okay, kita ni tak ada peluang nak pakai kereta besar macam tu, sebabnya kita bukan gaji yang besar macam tu. Jadi bila CDM Kak Ana tunjukkan dia punya flow, CDM Ambalan tunjukkan dia punya strategi, saya macam terbeliak. Saya kata, ya Allah, maksudnya aku boleh pakai, aku boleh rasa, aku boleh dapat. Kan aku boleh orang kata apa, bergaya dengan kereta impian. Kan Waalaikumsalam Ina, alhamdulillah. Tahniah nak busy tu bagus. Kan busy tu bagus nah. Okay, so jadi bila Kak Ana dah buka rahsia macam mana nak dapatkan kereta impian saya, masa tu faham tak, bunga yang tengah layu tiba-tiba kena jirus dengan baja easy grow, dengan siram pokok tukar tanah, dia macam mengembang dia. Ya Allah, saya rasa macam saya baru dapat kehidupan. Saya baru dapat meaning of life. Kan saya baru tahu rupanya inilah rahsianya, inilah caranya, inilah ni. Baru saya macam ibarat macam orang tersedar lah, macam orang macam dapat nyawa balik. Macam tu. Jadinya bila CDM Kak Ana dah tunjukkan, saya pun start engine, kan start panaskan enjin diri sendiri. Saya buat follow 100% macam CDM Kak Ana Abalan tunjukkan. Memang best dapat kereta impian. Serius best sangat-sangat. Okay, jadi saya start buat. Tapi biasalah nak bagi tahu, dalam pada kita buat, hanya orang yang buat akan berhadapan dengan cabaran. Hanya orang yang buat. Orang yang tak dapat cabaran tu adalah orang yang tak buat. Mustahil. Diorang cakap, tak adalah, saya tak ada cabaran pun. Dalam bisnes ni saya okey je, tak ada cabaran. Nak bagi tahu, orang yang tak ada cabaran adalah orang yang tak buat. Mungkin tapi bila kita buat, mesti kita akan facing dengan cabaran punya. Itu confirm punya. Kan jadi bila saya pun terus buat kan sampai bila ada je masalah, saya akan refer dengan Abalan Kak Ana. Kan selang 3 hari saya akan jumpa dengan Kak Ana Abalan untuk recharge. Untuk postmortem tindakan saya, untuk recharge kan untuk setting balik minda. Sebab bila kita berhadapan dengan rejection, negativity tu dah start masuk. Bila dah start masuk, kita punya perisai protection tak kuat mana pun. Tak kuat mana. Jadi bila saya jumpa dengan mentor balik, dia punya aura kan kuat, dia punya mindset kan kuat, dahsyat, positif dia kan dahsyat. Jadi dia jadi perisai balik, dia macam top up balik perisai badan saya. Dia top up balik. Yes, cabaran banyak, betul. Bila kita belajar cabaran, yes, betul, setuju. Okay, buat dan tak postmortem. Okay, jadi bila sentiasa postmortem, jadi CDM Kak Ana dia akan bagi tahu, CDM Abalan akan bagi tahu apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat. Jadi saya dah pergi, saya hanya buat apa yang perlu saja. Jadi saya dah jimatkan masa yang sepatutnya. Kadang-kadang kita tersilap langkah kan kita dah jimat masa, kita dah tak buat benda yang salah. Bila kita tak buat benda yang salah kan kita cepat sampai. Kita cepat sampai. Kita dah tahu jalan kanan ni banyak gila bonggol, sekalipun dia dekat tapi banyak sangat halangan. Kita pun nak jauh sikit, tapi kita tahu jalan tu smooth. Maksudnya kita boleh pecut gila-gila. Jadi CDM Kak Ana dia selalu pesan benda ni kan buat sampai siap. Dia pun bagi energi. Abalan bagi strategi, dia bagi energi. Abalan bagi strategi, dia bagi energi. So bila dia bagi energi tu kan lepas dia balik jumpa mentor, selang 3 hari kan jumpa, dia akan jadi recharge. Dia akan jadi energi gila-gila. Dia akan jadi recharge gila-gila. So bila dia recharge, masa tu buat memang efektif punya. Masa tu buat memang efektif. Sebab tu saya suka ada mentor. Okay, sebab dia punya recharge tu, energi dia dahsyat. Okay, energi dia memang dahsyat. Energi dia luar biasa. Energi dia macam ajaib lah. Pada saya dia ajaib lah. Ajaib sangat. So
bila pergi buat dan buat, akhirnya akhirnya alhamdulillah memang dalam masa 3 bulan tu saya dapat seperti mana yang dalam paper punya. Seperti mana dalam paper, kerana abalan cakap memang boleh dapat scan. Saya terus pergi bayar down payment. Okey, sampai suami saya terkejut masa pergi test drive dulu. Masa tu tak test drive sebabnya tak ada. Dia hanya ada dekat saya tak ingat kenapa tak test drive lah. Oh, mungkin saya pergi waktu tu malam. Kedai dah tutup, showroom dah tutup. So saya tengok daripada luar saja. Masa tengok daripada luar tu pun tak test drive tu pun dah jadi satu perasaan luar biasa. Bila saya nak pergi, tahu-tahu nak bayar down payment je. Sampai suami saya masa mula-mula tengok kereta tu kan, dia kata, alah macam ada banyak sangat duit. Dia antara orang-orang yang memberi suntikan negatif pada saya. Tapi sebenarnya dia nak uji kita. Okey, dia nak uji kita je, sungguhlah tu. Iyalah tu nak dapat CRV. Dah lah kerja government. Tak ada maknanya. Bisnes pun berapa bulan, berapa hari tiba-tiba nak pakai CRV. Orang kerja sampai pencen pun belum tentu lagi. Itu dia punya perkataan kan. Jadinya saya dah sampai tiba 3 bulan saya fight tu dah sampai 3 bulan saya fight. Saya pun nak pergi down payment. Saya pun nak pergi bayar down payment. Saya pun buat check apa semua. Dia ikut. Saya buat check 15,000. Dia tengok 15,000 tu cash check, dia terkejut. Dia kata macam, ya Allah, dia sebenarnya tak pernah ambil tahu pasal bisnes saya sebab dia duduk Penang. Saya duduk KL, so kita orang jarang jumpa. Jadi dia tak nampak flow macam mana. Kerana dia tak nampak langsung flow ni macam mana. Jadi dia nampak 15,000. Lepas tu dia tengok bank statement saya. Saya bagi dekat orang kereta tu. Orang ejen kereta tu 10,000, 15,000, 18,000. Lagi kawan ni terkejut. Lagi terkejut. Dia kata, ya Allah, ini ke? Tiba-tiba dia rasa macam bertuahnya kahwin dengan Ellie. Pandai cari duit, nampak tak? Gitulah puji diri sendiri, tak adalah gurau je. Jadi macam itulah kisahnya. Jadi dia pun terkejut. Bila dia terkejut dia kata macam dia speechless tau. Sebab dia kerja dah lama. Time tu dah kerja berapa tahun alah tak ingat lah berapa tahun, tapi agak lama jugalah. Okey, dia terkejut sebab tak sangka saya baru je masuk bisnes tiba-tiba boleh dapat pakai kereta. Boleh dapat pakai kereta macam tu. Betul. Memang bertuah Ina je yang tahu kenapa bertuah tu. Nampak tak? Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah sangat-sangat. Dia punya terkejut tu sampai tahap dia tak boleh bercakap apa-apa. Lepas saya ambil kereta, dah siap, dia dah setting, dah pasang V-Cool, tinted apa semua, dah pasang karpet, dah cantik lah. Saya pun bawa kereta. Masa bawa kereta tu, Masya Allah, ya Allah, bayangkan, sebab tu kereta impian. Kereta impian yang kebanyakan biasanya orang yang berimpian ni, dia tak dapat apa yang diimpikan. Kalau orang yang berniaga tu lain cerita. Kalau kita orang biasa-biasa ni, biasanya kita tulis je. Ina tengok slip. Yes, betul. Min best sangat-sangat. Kalau kita orang biasa yang tak berniaga tak apa, kita biasa akan list impian tu, kita akan carry forward sampai sudahnya habis dah. Tak boleh nak forward lagi, dah habis dah. Kita yang terforward. Nampak tak? Jadi bayangkan kita baru je berniaga, tiba-tiba boleh dapat dalam masa berapa bulan, 3-4 bulan je kereta tu. Saya rasa satu macam, ya Allah, luar biasa sangat perasaan ni. Saya rasa macam dunia ni baru kita sedar kewujudan alam semesta ni. Ibarat kata macam kita baru lahir, kita baru rasa nikmat, kita rasa ya Allah tak tahu nak kata bestnya dulu CRV lah sebab tu kata impian saya lain orang lain lah. Bayangkan masa tengah drive tu dengan sebab Kak Ana pernah cakap kat saya, Lily, Kak Ana tengok Lee ni memang masa tengah pakai kancil, Lee ni memang suka bergaya tau. Step mata besar lepas tu pakaian Lee cantik Lee pun muda bergaya macam ni. Kak Na ingat Lee naik kereta Honda, rupanya Lee naik kancil lah saya pun macam sebenarnya apa Kak Na nak masukkan lepas tu dia kata Kak Na pula Ellie tahu tak, Ellie ni sesuai sangat dengan kereta mewah. Ellie suka kereta apa CRV. Ya Allah, CRV Lee, ya Allah cantik kereta tu Lee, ya Allah. Ellie tahu tak, sesuai sangat kereta tu dengan Ellie. Saya macam terbeliak bila tengok dia cakap macam tu saya terus macam, ya Allah, sungguh ke ni, kata
Sungguh ke? Jadi saya pun betul lah bila Kak Ana cakap tu, dan bila saya dah drive kereta tu, ya Allah, bila saya tengok diri saya kat cermin dengan kereta CR-V tu, saya kata ya Allah, memang bergaya sungguh. Kan bayangkan masa tu umur saya 20, saya masuk 24, 25 tahun saya pakai dah Honda CR-V harga RM150,000. 26 tahun saya dah pakai BMW 5 Series. Muda lagi kot. Kan waktu tu muda lagi. Kan jadi dia adalah satu tempoh yang sangat singkat, sangat cepat. Jadi memang betul tak bila kita pegang steering tu kan bila pegang steering tu dengan spek mata dengan spek mata, dengan pasang lagu sikit, kita pun bawa kereta kan bawa muda. Ya, muda. Time tu umur baru 25. Tengok budak umur 25 sekarang saya tengok pun budak lagi. Kan tapi dia punya kita 25. 25 tu macam bayar tu FE. Nampak tak? Kan lepas tu kan kita pun bawa kereta kan sambil pasang lagu kan aircon dia sejuk, aircon dia lain macam, kita pun bawa kan bila parking kereta tu kan bila parking kereta kan kita pun tutup enjin, kita pun start buka, orang pun start tengok kan kat kedai-kedai tu orang pun start tengok. Oi, dia kata wow, siapa punya kereta ni? Maklumlah kereta baru launch kan CR-V time tu baru launch. Lepas tu bila dah parking kereta tu, diorang pun tengok, yang keluar time tu free hair kan time tu free hair. Ramai ni abang-abang nak tackle ni. Dia tak tahu bini orang. Kan ialah umur 25, muda lagi. Kan ramai yang tak kahwin umur 25. Jadi dia ingat tak kahwin lagi, dia ingat nak dara. Sebab time tu badan nak dara kan jadi jadinya bila buka kereta, orang pakat tengok belakang kan pakat tengok, kata kan dahsyatnya kan kita yang keluar daripada kereta pun kita terasa dahsyatnya aku. Kan buka kereta je kita yang rasa tu. Kita rasa ya Allah, dahsyatnya aku. Macam ya Allah, bestnya kan keluar kaki dulu. Memanglah keluar kaki dulu, tak mana keluar kepala dulu. Okey, keluar kaki dulu kan lepas tu ambil gambar, ya Allah, memang serius kan rasa macam best sangat. Sebab tu hampa ada kan yang staff tempat saya bekerja dulu, jabatan kimia PJ. Dia kata Eli ni bini kedua Datuk. Mampu. Kan dia orang cakap saya ni bini kedua Datuk sebab boleh pakai CR-V tu. Dia tak tahu saya betul-betul umur aku jual korset ukur korset sana sini, siang malam bekerja, siang malam bisnes apa semua, tak makan, tak tidur, tak lena apa semua kan, letak anak dekat rumah pengasuh sampai ke pagi hantar kan ukur korset merata hala. Dia kata bini kedua pun bini kedua lah nak janji pakai kereta CR-V kegemaran kan cantik, kaya. Aduh, Ina kan susah nak jawab soalan ni. Kan susah nak cakap. Jadi alhamdulillah lah kan rezeki. Rezeki katanya. Tapi sekurang-kurang macam itulah, maksud kata kan saya tak tahu lah dia rasa bertuah ke tidak. Kan dia tak rasa bertuah, saya nak ketis dia. Kan? Jadinya lepas tu memang seronok tau bila bawa kereta tu kan memang pecut tu 18,200 tak rasa apa. Dulu 110 pun kancil tu dah gegar dah. Bayangkan saya bukan nak kutuk kancil ni sampai sekarang saya ada. Saya simpan tau kancil tu sampai sekarang dah ada kat rumah, kat parking kereta saya ni. Mungkin sayang kereta yang ada sentimental value. Saya bawa kancil kan tak ada orang panggil power steering. Dia tak ada power steering, masa nak pulas tu ya Allah kan pulas sebab ada manual. Macam ni, macam bawa lori saya seringan lagi kan, berat. Lepas tu pula kita manual KL Jam. Lepas pada pukul 7, dulu saya duduk kat Batu Cave. Lepas pada pukul 7, jangan harap nak sampai ke PJ pukul 8. Confirm pukul 10. Dia punya jam tu melekat. Bila melekat, nak kena main enjin, nak kena main enjin, nak kena main brake dengan minyak. Bila nak main brake dengan minyak tu, hampa rasa dengan manual jam melekat, mau tak bengkak betis ni. Bengkak lah. Jadi kita dah biasa rasa susahnya aku nak berkancil ni kan bila bawa tu kan tekan minyak tu bergegar-gegar. Kan bergegar gila-gila punya. Nampak? Jadi sampai tahap macam tu kan. Lepas tu bila kita pakai CR-V, dia punya laju dia tu baru tekan dah pecut dah. Baru tekan kan baru tekan minyak, dia pergi sana. Nampak tak, dengan tak payah tukar gearnya, dengan dia automatic, dengan dia power steering, dengan laju. Yang paling best ni bila tekan laju, dia kedap udara, dia tak dengar bising luar. Jadi kita rasa macam tak laju, jadi kita tekan laju lagi. Nampak tak kan memang biasa.
Ya betul. Tak terasa laju pun sebab dia kedap udara. Sebab tu saya suka pakai kereta-kereta mewah macam ni. Sebab dia tak memekak, dia tak bising tau. Dia tak bising. Jadi kita boleh bawa laju je, sedap je, dia steady. Bila kereta berat ni, kalau kita bawa laju, dia steady. Kan sebab kalau kereta ringan, kita bawa laju, dia akan nanti goyang. Dia akan goyang tau. Jadi ni dia laju. Tambah pula dia tinggi. Saya pernah daripada Sungai KL nak balik ke Sungai Petani. Masa tu duduk Sungai Petani kan, nak balik ke Sungai Petani, saya memang malas nak berhenti dah. Saya bawa, saya pujuk, saya tak sedar. Dalam tempoh, sepatutnya orang pergi balik ke Sungai Petani pada KL 5 jam kan, 4 jam setengah ke 5 jam. Tapi saya bawa 2 jam setengah, tak berhenti. Rupanya dekat 200 saya bawa. Pergi laju kan, dia tekan laju. Ya Allah, sekejap tak rasa letih pun. Sampai rumah, terus tutup kereta, terus kan masuk dalam rumah. 2 jam setengah ya nak. Sebab tu saya selalu ulang-alik KL Utara. Dulu. Sebab apa? Sebab laju. Kerana sebab laju bawa kereta sedap. Itu belum cerita lagi saya bawa BMW. Bawa BMW lagi kau tak sedar diri kan bawa 200 tu normal. Okey. 218 normal sebab kawan saya melawak kot dia ni melawak. Dia kata kalau sayang. Okey, kalau tak nak bagi kena speed trap kena bawa 200. Saya ni pun bendul bawa lah 200 kan bawa 200 kan memang tak sedar bawa 200 tapi bila buka tingkap ni pipi ni bergoyang sana sini. Ya Allah, laju rupanya. Terus macam ya Allah kan kecut balik. Laju tak sangka aku bawa ni. Nampak tak? Nak bagi tahu ya Allah sedapnya bawa kereta besar ni. Bawa kereta mewah yang 150,000 ke atas. Memang betul dia mewah, memang betul dia ni kan tapi nak bagi tahu sebenarnya kita sedang sediakan keselesaan untuk anak-anak kita. Bila dia bawa bila kita bawa beli kereta yang mahal macam ni, ada airbag kan ada safety, jadi selesa, barang boleh isi banyak. Sebenarnya itulah target kita. Kita ni bukan nak mewah sangat tapi kita nak keselamatan. Cuma dulu sebab anak saya seorang, jadi bibi betul nenek, sebab saya duduk dengan nenek duduk dengan saya Salim. Jadi memanglah tak nampak dia macam nanti anak-anak bergaduh nanti ke depan ke belakang. Tak nampaklah benda tu sebab anak saya bibik yang duduk. Bibik yang jaga kan bila bibik jaga dia tak ke depan ke belakang. Tetapi walaupun tak ada, saya expect, saya letakkan dalam minda saya anak saya nanti akan ramai. Bila akan ramai memang akan berlaku ke depan ke belakang. Jadi saya tak nak nanti akan susah kan bila terbreak ke apa semua emergency, tak ada airbag dan sebagainya. Jadi sebab tu kenapa saya beli kereta besar dan mewah. Tapi nak bagi tahu, kalau hari ni kita ada setting impian kan kita ada satu dalam mindset kita memang nak bagi anak kita kita memang ada impian nak pakai kereta yang selesa macam ni. Percayalah cakap saya kan kita boleh dapat. Follow strategi betul-betul. Follow strategi yang mentor bagi memang confirm boleh dapat dalam tempoh hanya beberapa bulan sahaja. Paling penting kan macam mana nak kita kuatkan kita punya kita punya apa orang panggil kita punya semangat juang kan semangat juang kita tu first kali kita mesti kena test drive. Kalau kita ni sejenis orang yang lemah, orang yang tak kuat, orang yang cepat lupa, pergi test drive, pergi pegang kereta yang kita nak tu. Okey, pergi je walaupun kita tak tahu lagi strategi dia, walaupun kita tak tahu macam mana nak dapat kan walaupun kita tak tahu apa benda pun, walaupun kita tak ada lesen kan pergi je pegang dulu, rasa dulu, duduk dalam dia test drive dulu ke apa kan, pergi je banyak kali. Bila kita pergi banyak kali, sebenarnya kita sedang nak bentuk diri kita dulu. Bila kita begitu nak, sebab kita dah bentuk diri kita, jadi kita jadi begitu nak. Jadi bila kita begitu nak, kita akan rasa lebih free, lebih bersungguh nak pergi tanya strategi dan nak buat as per plan yang mentor kita bagi. Itu benda yang paling penting punya kan sebab kita ni manusia biasa. Kita nak dapatkan satu semangat tu, dia kena ada cara. Nak dapatkan satu energi tu, dia kena ada cara yang menjadikan dia tu datang dekat kat kita. Energi tu datang dekat kita. So salah satu caranya adalah macam ni lah. Kerana ini adalah apa benda yang saya buat supaya saya sentiasa berenergi. Kerana supaya saya sentiasa kuat nak buat orang kata apa bisnes.
Kan? Jadi macam tu apa yang saya buat. Okay? Jadi saya harap you all dapat sesuatu. Kerana perkongsian ni memang sangat best. Sebab kalau nak cerita lagi memang dah lama. Sebab sedap sangat. Kerana nikmat sangat bila dapat apa yang kita sebenarnya nak. Okay? Jadi cukuplah dulu setakat ni. Sebab kita pun ada nanti dengan Omar Sterling punya session pula. Okay? Saya harap sangat story ni bermanfaat kepada semua dan membantu you all semua untuk berniaga lagi besar. Okay? Jadi all the best. Thank you for watching. Okay? Jangan lupa share. Okay? Bye. Assalamualaikum.